Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan tajuk baru iaitu Teknologi Pertanian bahagian yang pertama. Untuk itu kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Objektif yang pertama ialah murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 teknik hidroponik dengan tepat. Yang kedua ialah murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya 3 kebaikan teknik penanaman hidroponik dengan betul. Murid boleh terus merujuk pada buku teks. Kita lihat teknologi pertanian. 3 sahabat iaitu tomato, salad dan terung sedang berbual di rumah hijau. Rumah hijau merupakan satu kawasan penanaman ataupun rumah perlindungan di mana kita tanamkan kita punya tanaman lah. Kita baca dialog. Dengan teknologi sekarang, kita boleh hidup walaupun tanpa tanah. Kita ditanam di dalam takung. Tetapi, lihatlah kita ini masih boleh hidup dengan subur. Betul kata kamu semua. Itu adalah contoh tumbuhan ataupun sayuran yang berbuah. Tomato, salad dan juga terung. Kita lihat secara ringkas mereka punya jenis bekas tanaman. Kita lihat tomato tu dia seperti mana? Seperti pasu yang satu je lah. Okey, satu saja. Manakala kalau kita lihat salad mempunyai lebih daripada satu, iaitu mempunyai takungan yang lebih besar lah. Sama juga seperti terung yang sama dengan tomato tersebut. Teknik hidroponik selalu digunakan dalam satu kawasan rumah tanaman. Rumah tanaman ini mempunyai pelbagai fungsi lah. Antaranya ialah mengelakkan ancaman daripada serangga yang boleh merosakkan tanaman. Aspek yang penting kalau kita lihat rumah tanaman ialah pengudaraan. Okey, pengudaraan perlu kerana kita punya tanaman memerlukan oksigen dan juga pencahayaan daripada matahari yang mencukupi untuk mereka ataupun tanaman ini hidup. Kita lihat pada muka surat seterusnya, kenali hidroponik. Okey, kita lihat dialog di antara kedua murid tersebut. Izzat, kita telah mempelajari kaedah penanaman medium campuran. Apakah pula kaedah yang akan kita pelajari pada tahun 5 yang lepas? Kita sudah mempelajari berkenaan dengan medium tanaman seperti tanah dan juga kokopit dan banyak lagi lah. Cikgu kata tahun ini kita akan belajar penanaman menggunakan kaedah hidroponik. Bagaimanakah cara penanaman pokok menggunakan kaedah hidroponik, Izzat? Saya masih ingat perbualan dengan ayah yang menyatakan hidroponik ialah kaedah penanaman yang menggunakan air sebagai medium. Kita boleh menanam sayuran berdaun, sayuran berbuah, tanaman hiasan berbunga serta ulam-ulaman dan herba. Oh begitu, pelbagai cara boleh digunakan untuk menanam tumbuhan ya. Macam yang dikatakan tadi, sayuran berdaun. Apakah contoh sayuran berdaun yang sesuai dengan hidroponik? Contoh yang boleh kita berikan ialah sawi hijau. Okey, seterusnya ialah kangkung, kailan, salad dan bayam. Maksudnya kita boleh tanam sendiri dengan cara yang senang dan mudah, penyelenggaraan yang mudah dan juga kita dapat hasil tanpa kita perlu untuk pergi beli pada kedai. Boleh menjimatkan sedikit dari segi kewangan lah. Itu sayuran berdaun. Manakala untuk sayuran berbuah pula ialah seperti tomato, terung, timun dan juga strawberry. Okey. Selalunya hidroponik dia berbeza dengan tanaman biasa di mana kita fokus kepada tumbuhan yang mempunyai batang ataupun teras yang lembut. Berikutnya pula ialah tanaman herba yang mempunyai pelbagai kebaikan dan juga digunakan untuk perubatan. Misalnya lah, yang pertama ialah misai kucing, yang kedua ialah basil, yang ketiga ialah pudina, boleh digunakan untuk sumber untuk makanan. Selain keperluan untuk memenuhi makanan kita, hidroponik juga boleh digunakan sebagai tanaman hiasan yang mana boleh menceriakan sudut sesuatu ruang. Seperti mana yang dikatakan oleh murid tadi juga, di mana hidroponik tidak menggunakan medium tanah, malah menggunakan medium air untuk hidup. Kita lihat serba sedikit perbezaan di antara hidroponik dan juga tanaman konvensional, iaitu yang pertama ialah hidroponik menggunakan medium air, manakala tanaman konvensional menggunakan medium tanah untuk mereka hidup. Yang kedua ialah
keperluan kawasan, di mana hidroponik tidak memerlukan kawasan yang begitu luas untuk menjalankan tanaman. Manakala untuk tanaman konvensional memerlukan tanah, di mana kita perlukan kawasan yang luas untuk penanaman. Yang ketiga ialah kendalian, di mana kendalian ataupun penyelenggaraan hidroponik adalah lebih kemas, lebih mudah dan cepat. Walhal penanaman secara konvensional memerlukan penyelenggaraan yang lebih rumit dan juga banyak perkara perlu dipertimbangkanlah. Terdapat banyak teknik hidroponik di luar, tetapi kita akan memfokuskan kepada 3 teknik saja. Kita lihat yang pertama ialah teknik hidroponik takung. Bila kita cakap teknik takung, terdapat beberapa perkara lah. Yang pertama ialah mempunyai penutup takung. Yang kedua ialah takung. Kalau kita lihat dengan lebih teliti, medium air yang digunakan adalah secara takungan dan juga tidak mengalir seperti mana yang teknik yang lain lah. Terdapat perkara penting, iaitu kita ada tanaman, kita ada bekas tanaman ataupun takung, penutup takung dan juga larutan ataupun medium air tersebut lah. Di dalam air tersebut terdapatnya nutrien ataupun dipanggil sebagai baja AB. Apakah fungsi baja AB ini? Baja AB bertujuan untuk memberikan nutrien supaya pokok menjadi lebih sihat dan segar. Akar pokok akan menyerap nutrien pada baja ini dalam bentuk ion apabila dilarutkan ke dalam air. Kita masukkan ke dalam air. Disebabkan kandungan baja ini yang kaya dengan nutrien, ia digunakan secara meluas dalam penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan serta bunga. Teknik yang kedua pula, teknik hidroponik nutrien cetek. Kalau kamu semua pernah pergi ke Cameron Highland, kamu akan dapati mereka menggunakan teknik inilah untuk menanam seperti tumbuhan seperti strawberry lah. Apa yang kita ada pada teknik ini ialah kita ada salur masuk, aras air yang cetek, tangki nutrien, pam bertujuan untuk mengalirkan air, takung dan salur keluar. Ianya direka khas untuk mendapatkan paras air yang cetek dan juga akar akan menyerap aliran air tersebut. Manakala untuk teknik yang ketiga ialah teknik hidroponik nutrien dalam, yang membezakannya hanya paras air yang lebih dalam. Apa yang membezakan teknik yang pertama dan juga teknik yang kedua ialah aliran air takung. Ada yang bertakung dan juga ada yang mengalir secara cetek dan juga dalam. Apakah kebaikan-kebaikan tanaman hidroponik? Tanaman hidroponik mempunyai kelebihan seperti yang dituliskan berikut. Penanaman boleh dilakukan di kawasan tanah yang bermasalah, kurang sumber air dan tiada saliran yang baik. Misalnya kita berada di kawasan yang bandar, kita tidak mempunyai tanah yang luas di kawasan rumah, maka kita boleh menjadikan sudut yang kecil di kawasan rumah untuk menghasilkan tanaman yang kita kendaki. Hasil pengeluaran yang lebih tinggi, hasil tanaman yang lebih berkualiti kerana kita menggunakan sumber-sumber mula jadi dan kita sendiri yang tahu apa yang kita letakkan dalam tumbuhan tersebut. Penanaman boleh dijalankan sepanjang masa, maksudnya tidak tergantung kepada perubahan cuaca, misalnya hujan, panas, ribut dan sebagainya. Kerana kita tanam pada kawasan yang tertutup ataupun rumah tanaman, penanaman tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Penyakit tanaman dapat dikawal dengan mudah. Kawalan rumpai tidak diperlukan. Kawalan rumpai tidak perlu dilakukan. Alatan yang digunakan mudah dipasang, maksudnya semua orang boleh menggunakannya. Dengan berakhirnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah. Sebarang komen dan cadangan penambahbaikan sangatlah diadu-adukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.